أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tuanya dan sakitnya, membayar fidyah yang memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukuplah bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah dengan mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Ayat-ayat ini berkait dengan diwajibkan puasa. Kebetulan kita dekat dengan bulan puasa, bulan Ramadan. Allah Ta'ala menurunkan perintah puasa dengan perintah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Digunakan perkataan kutiba, diwajibkan. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan hukuman qisas. Kutiba alaikumul qital,
Diwajibkan kamu berperang menghadapi musuh-musuh yang menyerang kamu. Banyak kutiba. Termasuk berkenaan puasa, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Mengikut hukum syarak, menahankan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Yang zahir, ibadat yang zahir, iaitulah makan, minum, bersetubuh dengan isteri dengan niat berpuasa, qasad berpuasa, sedar dia berpuasa, bukan kebetulan beras tak ada, nasi tak ada, lapar, pakai puasa lalulah. Tak boleh. Mesti ada qasad berpuasa Ramadan, kena ada itu. Maknanya dia sedar dia dalam bulan Ramadan, itu makna niat. Itu makna niat. Mengikut hukum syarak. Qasdu syai'in, iaitulah qasad, sedar dia buat sesuatu. Itu makna niat. Adapun yang disebut dalam kitab, sahaja aku puasa esok hari, sahaja aku semayang 4 rakaat, itu terjemah niat. Itu bukan niat. Banyak orang keliru. Dia duduk terjemah dalam hati dia, sahaja aku dak dengan takbir ni, dak dengan alih dengan Allah, dak. Itu jadi was-was tu, penyakit syaitan tu. Tak tahu hakikat. Kita tidak menerangkan sepenuhnya jadi masalah. Qasd dengan makna menyahajakan, bukan tak sengaja. Itu makna niat itu. Kita sedar. Kita makan nasi, ni sedar, nasi ada depan ni, nasi. Ke ada sahaja aku makan nasi ada tak? Tak ada. Kita nak turun tangga, sedar ada tangga depan. Sedar. Itu niatlah tu. Bukan makna sahaja aku nak turun tangga. Bilang pula 10 anak tangga. Tak ada. Itu terjemahan dia, bukannya niat. Niat ialah qasad sesuatu. Dengan sebab itu bila seorang tu makan sahur di waktu malamnya, jadi niatnya. Walaupun dia tak sebut sahaja aku nak puasa esok hari bulan Ramadan tahun ni, pula tambah pula. Buat nyusah je. Buat nyusah. Jadi makna qasad menyahajakan sesuatu, itu makna niat. Dan mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini penting niat itu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Walaupun tak sebut dalam hukum syarak, ini hukum tasawuf. Kena ada tasawuf itu. Kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak tunjuk-tunjuk korang. Boleh juga tak boleh pahala. Dia kena ada. Merangkumnya semuanya. Dan percaya bahawa puasa itu wajib. Jangan tak percaya. Puasa ni tak wajib kan. Bukan sungguh. Bukan sungguh ni ikut adat je. Tak wajib puasa ni. Jadi kafir. Habis imannya. Kena faham. Dengan percaya puasa itu wajib. Dengan qasad dan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini kena ada. Akidah, syariah dan akhlak. Dua-dua itu ada. Untuk membersihkan diri kita. Puasa ni. Membersihkan diri, membersihkan tubuh badan kita. Bila kita meninggalkan makan minum waktu siang hari, maka perut kita kerja bersih yang ada dah dalam perut tu, mengeluarkan besoknya, dak tambah, dak tindang. Jadi membersihkan diri kita, jasad kita daripada penyakit-penyakit, dan membersihkan batin kita, membersihkan akhlak kita, melahirkan sifat sabar, akhlak yang mulia, ketahanan diri. Ini hikmah daripada puasa. Hikmah dia ialah membersih diri dan menjaga diri kita. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis yang lain berkaitan hukum nikah, ya ma'asar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa'alayhi bis-shaum fa inna lahu wija'. Wahai anak-anak muda, barang siapa yang ada nafsu, berkahwinlah dia. Berkahwin. Kalau tak mampu berkahwin, berpuasa. Puasa itu menjadi benteng yang menahankan diri daripada hawa nafsu. Ini ialah hikmah puasa. Disebut, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat.
sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat yang lebih dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa dalam masa beberapa hari yang dibilangkan. Dengan makna puasa ni bukan sahaja pernah diwajibkan pada umat Muhammad SAW, pernah diwajibkan kepada umat-umat zaman dahulu. Dalam agama Yahudi ada puasa, dalam agama Kristian ada puasa, dalam agama Hindu ada puasa. Agama-agama yang asalnya tauhid diubah dan dipindah, tapi amalan puasa itu ada. Agama Yahudi ada puasa Al-Akbar, ada puasa Al-Asghar, ada puasa besar, ada puasa kecil dalam agama Yahudi. Dia puasa tak banyak hari. Puasa besar ni 2 hari, puasa kecil 4 hari dalam agama Yahudi. 6 hari je, hari Sabtu tak boleh puasa, hari Sabtu hari raya dia. Ni orang Yahudi, agama Yahudi. Dan puasa besar ni, siapa tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh cakap. Cakap dah boleh, Allah berat je. Ini agama Yahudi. Agama Yahudi. Hindu pula banyak jenis puasa dia, mengikut kelas-kelas sami-sami dia dan pengikut-pengikut dia. Ada jenis puasa tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh apa-apa 48 jam sampai kering berapa hari. Ada jenis puasa pula tak boleh makan barang nyawa, benda-benda binatang tak boleh makan, sayur boleh ke darah, air boleh minum, puasa juga. Ini agama Hindu. Agama Kristian ada puasa juga. Kristian dia puasa sampai 50 hari. Asalnya sebulan. Kemudian padri-padri dia menambah puasa itu, tambah 20 hari jadi 50 hari berpuasa. Agama Kristian. Mereka yang kuat agama ni berpuasa. Dan kita orang Islam pula, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa 3 hari saja dalam setahun. Kemudian ditambah dengan puasa Ashura, puasa 10 bulan Muharram. Sempena dengan bila Nabi pergi Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa hari yang ke-10 Muharram. Tanya pasal apa? Sebab Allah Ta'ala memenangkan Nabi Musa AS, membinasakan Fir'aun. Lalu Nabi kata, kami lebih awal dengan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Lalu Nabi suruh puasa juga hari ke-10 Muharram. Kerana Nabi Musa lebih penting, lebih awal pada kita daripada orang Yahudi. Kita beriman. Yahudi tetap beriman semuanya, Nabi Musanya. Pada awalnya ialah puasa sebanyak 3 hari. Kemudian ini belum diwajibkan puasa Ramadan lagi. Allah Ta'ala sebut, kemudian diwajibkan puasa Ramadan. Turun ayat yang disebut kita baca kemudian tadi. Syahrul Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Turun ayat ni menjelaskan lagi. Bulan Ramadan diturunkan padanya Quran, petunjuk pada manusia, keterangan daripada petunjuk, membezakan antara betul dan salah Quran itu. Maka siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Maka dipuasakan pada bulan Ramadan dengan sempurnanya. Pada awalnya Allah Ta'ala sebut, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit ataupun musafir, dia boleh tinggal puasa Ramadan dan puasa pada hari-hari yang lain, kena qada. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang mampu boleh pergi makan orang miskin. Maka pada awal Islam, nak puasa pada apa, tak mau puasa pada apa. Barang siapa yang tak mau puasa, beri orang miskin. Sehari secukup.
Tak payah puasa. Itu zaman awal Islam. Jangan pakai ilmu ni. Ini ilmu awal Islam ni. Anda kata pula ni boleh buat gitu. Tak boleh ini. Belum lagi Tuhan turunkan puasa ni berperingkat-peringkat. Macam sembahyang juga. Peringkat-peringkat bukan sekaligus. Jadi ada peringkat dia. Lepas tu orang tua-tua tak puasa, pakai bayar fidyah itu saja. Termasuklah orang segor pun, pasal letih ambil puasa, bayar fidyah. Tuhan kata, "Faman tatawa khairan fahuwa khairul lah." Barang siapa yang beri lebih daripada fidyah, beri lebih pada orang miskin, secupok beri sampai 2 cupok, 3 cupok, maka lebih baik padanya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahawa kamu puasa lebih baik pada kamu kalau kamu tahu. Tuhan kata, berpuasa lebih baik walaupun diizinkan kamu tak berpuasa. Ini pada zaman awal Islam. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan, orang yang musafir yang uzur saja yang dibenarkan meninggalkan puasa dan kena bayar fidyah. Yang mampu kena qadha. Itu diturunkan hukum kemudian daripadanya. Puasa pula daripada jatuh matahari, daripada naik fajar sehingga jatuh matahari. Tak tahu pula nak ukur jatuh matahari macam mana, naik fajar macam mana. Kita akan baca dalam ayat-ayat kemudian. Sehingga mereka ambil benang hitam, benang putih, letak di tubuh tengok. Nampak beza benang hitam, benang putih ni, baru boleh. Siapa rohok? Hari-hari dia tengok benang hitam, benang putih. Lepas tu Allah Ta'ala turunkan, dijelaskan oleh Nabi SAW. Dia benarkan mereka yang uzur saja boleh meninggalkan puasa dan bayar fidyah. Terdapat pula kekhilafan di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan kepada orang tua yang tak mampu berpuasa, orang yang sakit tak ada harapan sembuh, mereka ni beri makan, mereka ni tak mukallaf. Ini qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Dia anggap sebagai tak mukallaf. Orang tak mukallaf ni tak wajib. Puasa pun tidak, bayar fidyah pun tidak. Ini qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada orang buat tubik, ini qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Qaul qadim. Adapun qaul jadid, mereka yang tak mampu ini, orang tua dan orang sakit tak ada harapan sembuh, hendaklah bayar fidyah. Mengikut ukurannya 1 hari secupok, ataupun mengikut harganya. Mazhab lain mengatakan boleh bayar ikut harga. Ini pada dua orang tua dan orang yang sakit. Bagaimana pula mereka yang mengandung, yang menyusu anak, tak ada penjelasan, menyebabkan mereka dimasukkan dalam uzur. Dalam uzur terdapat kekhilafan kalangan ulama. Ada ulama mengatakan wajib qadha, tak payah fidyah. Ada ulama mengatakan dua-dua qadha pun kena, fidyah pun kena. Ada para ulama mengatakan fidyah saja, tak payah qadha. Ada ulama mengatakan tengok dia takut pada siapa, bimbang pada anak dia mampu puasa, maka dia qadha dan fidyah. Kalau bimbang pada diri dia saja, maka dia qadha saja. Itu khilaf ulama, perbahasan yang panjang di sisi ulama. Dan mazhab Syafi'i memegang yang lebih ihtiyat. Lebih baiklah kita qadha dan fidyah. Fidyah tu boleh pahala sedekah pada orang, boleh dua-dua. Jadi dua-dua boleh kelebihan. Kecuali kalau kita tak mampu. Tak mampu, lain dah ceritanya. Jadi inilah selek belok yang berlaku berkenaan ibadat puasa. Bukan saja puasa, pada awal Islamnya begini, akhir Islamnya begini. Dia sempurnakan. Semayang begitu juga. Kalau baca sejarah semayang. Semayang, mula-mula semayang tu cakap dengan semayang. Mula-mula semayang. Disebut dalam hadis. Ada seorang Badawi meriwayatkan hadis. Nabi ni baik sungguh, aku buat salah dia tak marah ke aku. Kata orang Badawi ni, nama dia ada dalam kitab hadis. Satu hari aku baru masuk Islam. Pergi semayang. Duduk di atas belakang. Tiba-tiba dia bersin seorang. Ping, bersin. Aku, alhamdulillah. Aku tepuk.
Lalu seorang dekat aku tertepuk berapa ceradong kat aku. Aku dah kata kamu. Balas tengah semayang. Sudah semayang Nabi beri salam. Hei, Nabi kata, kita ni semayang, kita sembah Tuhan, tak layak kita bercakap tengah semayang. Tak layak bercakap tengah semayang. Maka timbullah syariat tak boleh cakap tengah semayang. Apa yang menarik, Nabi tak suruh dia qada. Di sini ada ulama mengatakan dia buat sesuatu kerana jahil, tak payah qada. Ada ulama kata kena qada. Balas pula dalam masalah itu. Itu masalah perbahasan ulama. Itu hal semayang. Itulah perkara yang berlaku di zaman awal Islam. Kita balik pada puasa. Allah Ta'ala mengatakan, hikmat puasa ni la'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apa makna takwa? Takwa makna ialah mengikut perintah Allah Ta'ala, meninggalkan larangannya dengan rasa takut dan gerun pada Allah Ta'ala. Itu makna takwa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ialah seorang sahabat yang alim dalam Al-Quran, yang dipuji oleh Nabi SAW. Sehingga malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi, wahai Muhammad, Allah Ta'ala suruh membaca surah Al-Bayyinah di hadapan Ubay bin Ka'ab. Nabi panggil Ubay. Wahai Ubay, dia beritahu kepada aku suruh baca surah Bayyinah depanmu. Ubay kata, Tuhan sebut nama saya. Nabi kata, ya. Menangis Ubay, terkejut. Allah memuliakan dia, menandakan keilmuan Ubay bin Ka'ab. Ubay ini dikatakan boleh menguasai bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi, jadi penterjemah. Tahu bahasa asing, bahasa Ibrani. Dia seorang yang pintar. Dan Sayyidina Umar tanya Ubay masa Sayyidina Umar jadi khalifah. Wahai Ubay, apakah hakikat takwa? Kata Ubay, pernahkah Amirul Mukminin berjalan di jalan yang banyak duri? Sayyidina Umar kata, pernah. Kalau jalan ada duri, saya berjalan. Macam mana? Saya jalan cermat. Hati-hati takut kaki jejak duri. Itulah dia takwa, kata Ubay. Takwa ni kita berhati-hati nak buat apa-apa, nak cakap apa-apa dalam kehidupan kita ini. Takut bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala. Ini takwa. Takwa kita jaga diri. Jadi puasa adalah ibadat yang melatih diri untuk bertakwa kepada Allah. Puasalah ibadat yang paling mengajar kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ibadat lain kita boleh tunjuk-tunjuk ke orang. Boleh tunjuk-tunjuk ke orang semayang. Hanya orang tak tahu. Begitu juga pergi Mekah boleh tunjuk-tunjuk ke orang. Keluar lama sikit, kat Pelapinan nusuk situ balik, pakai piyah balik. Rakyat ke orang ke Mekah juga, orang tak tahu. Boleh tipu. Tapi puasa ni antara kita dengan Allah Ta'ala saja. Puasa ni kita dengan Allah Ta'ala ikut anakmu. Padahal kita boleh buat paling mudah sekali, sambil-sambil mandi itu telak air jarang. Orang tak tahu. Bini kita tak tahu, anak tak tahu. Besar kata kita puasa. Tapi kerana kita tahu puasa diwajibkan oleh Allah, kita menjaga diri kita. Jadi puasa ni benar-benar mengajar kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Latihan puasa supaya bertakwa kepada Allah Ta'ala. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Ini sangat penting. Wallahu a'lam.